Salam sejahtera kepada semua. Kami dari kumpulan 86 KOS SDU 231. Kami ingin membincangkan topik tentang pelupaan. Marilah kita bermula sekarang. Pelupaan ialah kehilangan yang nyata atau pengubahsaian maklumat yang sudah dikodkan dan disimpan dalam ingatan jangka pendek atau jangka panjang seseorang individu. Pelupaan juga ialah proses spontan atau bertahap di mana kenangan lama tidak dapat ditarik kembali dari penyimpanan memori. Sememangnya, lupa mempunyai fungsi kepada individu. Lupa dapat bantu kita mengelak maklumat yang tidak diingini daripada menghalang proses pengambilan semula maklumat yang diingini. Lupa juga membenarkan kita untuk membentuk impresi dan ingatan umum. Kenapa kita lupa? Punca pertama kita lupa adalah kegagalan mengekor memori kerana kita tidak memberi perhatian kepada sesuatu. Seterusnya, kegagalan memori iaitu reput bermaksud maklumat hilang apabila tidak lagi digunakan atau jejak ingatan melerai. Jejak ingatan melerai ialah perubahan fizikal yang berlaku di otak apabila sesuatu baru dipelajari. Pelupaan kebergantungan kepada isyarat merupakan proses utama dalam pelupaan. Ia berlaku apabila isyarat pengambilan semula tidak cukup untuk mengingat semula maklumat yang terdapat dalam ingatan. Proses utama pelupaan lain merupakan gangguan maklumat dalam ingatan mengganggu peringatan semula maklumat lain. Terdapat dua jenis gangguan iaitu gangguan proaktif dan gangguan retroaktif. Umur juga memainkan peranan berlakunya lupa dalam kehidupan seharian. Inilah ialah hippocampus. Hippocampus merupakan kawasan otak yang terlibat dalam pembentukan dan pengambilan ingatan semakin merosot apabila usia seseorang bertambah. Hormon yang melindungi dan memperbaiki sel otak dan merangsang pertumbuhan saraf pula merosot apabila usia bertambah. Selain itu, orang yang lebih berusia sering mengalami penurunan aliran darah ke otak yang dapat merosakkan ingatan dan menyebabkan perubahan dalam kemahiran kognitif. Sebagai contoh, apabila kita menghadiri dan mendengar video kuliah tanpa merekod nota di kertas, kita akan lupa segala yang telah diajarkan dan disampaikan oleh pensyarah dalam video tersebut selepas habis video kuliah. Contoh lain ialah seseorang memberi perhatian sepenuhnya dan merekod isi penting semasa kuliah psikologi. Pada hari sebelum ujian, dia buat ulang kaji lagi dengan mengulangi isi penting untuk mengingatkan isi penting itu. Oleh itu, dia dapat ingat dan menjawab soalan semasa ujian psikologi. Kewujudan keadaan yang beza semasa seseorang menghadiri kuliah kimia. Dia juga dengar tetapi tidak merekod isi pentingnya. Hari sebelum ujian, dia membaca nota sekali saja tanpa ulangan. Dia rasa dia ingat, tetapi dia tidak dapat jawab soalan semasa ujian sebab dia sudah lupa apa yang diingat. Ini merupakan senarai ahli kumpulan kami. Sekian, terima kasih.